Sekarang saya akan terangkan tentang tajuk 4.1.1 iaitu satu tajuk baru di bawah kod arahan iaitu pemboleh ubah dan operator matematik dalam pengaturcaraan. Untuk lebih memahami tajuk ini, anda bolehlah buka buku teks muka surat 94 dan 95 selepas anda melihat video ini. Jadi di dalam tajuk ini kita akan dikenalkan dengan pemboleh ubah dan juga satu lagi adalah operator matematik. Jadi kita terus kepada pemboleh ubah dahulu. Pemboleh ubah adalah satu storan ingatan yang digunakan oleh program untuk menyimpan data. Maksudnya apabila kita menggunakan pemboleh ubah ini, dia akan membantu menyimpan data yang dimasukkan oleh anda kepada komputer. Data itu boleh dalam bentuk nilai berangka, iaitu seperti nombor dan juga nombor perpuluhan. Ia juga boleh dalam bentuk teks, seperti perkataan jumlah ataupun perkataan tambahkan dan sebagainya, dan ianya boleh dalam bentuk nilai logik. Nilai logik ini adalah seperti betul atau salah. Okay, dalam pengaturcaraan kita biasanya menggunakan pemboleh ubah untuk mewakili data yang kita ingin masukkan. Contohnya, kalau anda menggunakan matematik, kita biasanya menggunakan simbol N. N itu boleh mewakili apa-apa nombor, sama juga dengan pemboleh ubah dalam kod atau cara, di mana pemboleh ubah itu mewakili data yang boleh anda masukkan. Sebagai contohlah, kalau anda ingin memasukkan nama dalam sesuatu sistem. Okay, nama itu bukannya ditetapkan oleh anda, tetapi nama itu adalah nama secara rawak. Maksudnya anda boleh masukkan nama sesiapa sahaja. Nama itu secara automatik menjadi sebuah pemboleh ubah dan bentuknya adalah jenis teks. Okay, jadi apabila anda ingin memasukkan maklumat itu ke dalam satu pengaturcaraan, anda kena declare lah pemboleh ubah itu sebagai nama supaya nanti ianya boleh dikenal pasti oleh program. Jadi biasanya pemboleh ubah ini kita kena kenal pasti dahulu ataupun kena declare dalam satu program supaya program itu mengenal pasti bahawa benda itu adalah pemboleh ubah. Kalau kamu tidak declare benda itu sebagai sebuah pemboleh ubah, maka nanti apabila program itu dijalankan akan berlakulah satu ralat. Okay, jadi di sini anda lihat satu jadual yang boleh diperolehi daripada buku teks, melibatkan data-data yang anda boleh simpan sebagai pemboleh ubah. Itu seperti saya katakan tadi, nilai berangka, teks dan nilai logik. Yang penting di sini anda ingat bahawa nilai berangka ini melibatkan satu nombor ataupun nombor perpuluhan. Teks melibatkan perkataan seperti perkataan jumlah, seperti perkataan nama dan sebagainya. Dan nilai logik ini biasanya adalah nilai betul ataupun salah. Okay, itu yang anda kena ingat di bawah pemboleh ubah. Jadi kita bergerak terus kepada operator matematik. Dalam operator matematik ini kita diperkenalkan dengan simbol-simbol tambah, tolak, darab dan bahagi. 4 simbol ini adalah simbol yang paling biasa dan asas kita gunakan dalam satu pengiraan matematik untuk komputer. Kalau anda menulis secara biasa, anda bolehlah guna tambah, tolak, darab dan bahagi secara biasa. Okay, simbol biasa itu. Tetapi untuk operator matematik, anda kena melihat kepada jadual 4.1 ini dan lihat bagaimana tambah, tolak ditulis, khususnya kepada darab dan bahagi, di mana kita tidak menggunakan darab dan bahagi, kita menggunakan asterisk ataupun bintang ini kata setengah orang, dan juga slash ataupun tanda slash lah, tanda slash ini. Jadi dua simbol ini digunakan untuk mewakili darab dan bahagi. Untuk mengingati simbol-simbol ini tak susah sebenarnya, sebab untuk darab ini mungkin istimewa lah sebab anda kena ingat menggunakan asterisk. Tapi untuk bahagi ini, apabila anda menggunakan komputer untuk menunjukkan bahagi dalam satu proses matematik, anda biasa akan menggunakan simbol ini. Jadi sepatutnya tidak menjadi masalah untuk anda menulis ataupun mengingati simbol-simbol yang digunakan dalam operator bagi sebuah komputer. Jadi jadual ini perlu diingatkan, khususnya simbol-simbol operator dalam komputer. Jadi selain daripada itu, dalam tajuk ini anda diperkenalkan kepada Scratch. Okay, ini adalah aplikasi utama yang kita gunakan untuk tingkatan 1 untuk menghasilkan sebuah aturcara. Bagi saya lah, Scratch ini tidak susah untuk belajar sebab anda tidak perlu belajar coding secara mendalam. Scratch ini banyak kepada basic kepada anda untuk menghasilkan satu aturcara tanpa tahu programming. Apa yang penting di sini untuk Scratch adalah anda tahu apa yang anda ingin hasilkan kemudian dan anda cuma perlu rancang kepada penghasilan benda itu. Itulah yang Scratch boleh offer kepada anda sebagai pelajar ASK. Dia tidak mengajar anda cara untuk menulis kod, tetapi dia mengajar anda bagaimana untuk menghasilkan satu program berdasarkan aturcara ataupun algoritma yang anda sudah bina. Anda sudah belajar tentang cara membuat pseudocode, sudah belajar tentang cara buat algoritma, sudah belajar cara membuat carta alir. Jadi tiga benda ini, tiga komponen ini, termasuk dengan pemboleh ubah, termasuk juga dengan operator matematik, digabungkan untuk menghasilkan satu aturcara. Dan ini boleh dilakukan dengan menggunakan Scratch dengan mudah. Jadi Scratch ini adalah satu cara yang paling mudah untuk anda membuat satu program tanpa anda perlu untuk
mengetahui tentang bahasa pengatur caraan seperti C++, COBOL dan juga C dan HTML dan banyak lagi lah sebenarnya, PHP dan banyak lagi. Jadi apa yang anda perlu tahu tentang Scratch adalah yang pertama, yang melibatkan fungsi drag and drop. Anda cuma perlu pilih dan anda letakkan, anda sambung-sambungkan seperti yang anda lihat di sini atau cara yang dibina. Okay. Semua komponen-komponen ini kita panggil blok telah ditarik dan diletakkan secara menaik ataupun secara tersusun dalam kotak yang disediakan oleh Scratch. Okay, jadi di sini nanti anda perlu mengetahui tentang jenis-jenis blok yang ada dan apakah fungsi-fungsi blok tersebut. Dan satu lagi yang anda kena tahu adalah dalam Scratch ini, dalam setiap blok ini ada pemboleh ubah dan juga operator. Operator itu anda boleh lihat pada gambar rajah ini terletak di antara dua pemboleh ubah. Sebab pemboleh ubah adalah benda yang anda akan ubah semasa program itu berjalan. Tetapi operator itu biasanya benda yang kekal. Jadi kalau nak ringkaskan, pemboleh ubah adalah benda yang anda akan sentiasa ubah ataupun adalah maklumat input yang anda terima. Tetapi untuk operator matematik, ianya merupakan satu set arahan ataupun satu fungsi yang tetap tidak akan berubah sepanjang program itu berjalan. Jadi ini anda perlu tahu. Okay, jadi untuk tajuk ini, untuk practice 4.1 ini, anda tidak perlu melakukan banyak perkara. Okay, kalau ikut buku teks, ianya cuma meminta anda membina atau cara seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah ini. Okay, dan anda boleh berbuat demikian dengan menggunakan Scratch Online, iaitu yang sudah dapat pada pautan ini. Kalau anda masukkan pautan ini ke dalam web browser anda, okay, kalau saya klik, dia akan membuka satu tertingkap seperti yang anda nampak di sini. Ini adalah Scratch Online. Anda cuma perlu klik pada Start Creating dan anda buatlah program seperti yang ditunjukkan pada skrin ini tadi. Okay, pada buku teks awak. Okay, anda cuma perlu buat, ikut sahaja bulat-bulat semua yang diberikan di sini dan anda boleh menghasilkan satu program. Okay, kalau anda lihat di sini pun sudah dihasilkan satu program. Jadi anda cuma perlu tarik dan masukkan ke dalam kotak ini. Okay, di sini kalau nak buat program, anda cuma perlu tarik dan drop. Okay, seperti itulah. Okay, kalau dia suruh anda menggunakan yang purple ini ataupun kotak looks ini, okay, ketika kotak looks, anda pergi pada bahagian purple dan anda tarik dan drop. Seperti itu saja. Dan anda boleh susun. Okay. Jadi ianya sebenarnya sangat mudah. Jadi saya menggalakkan anda sebagai pelajar untuk explore Scratch ini sebab sebenarnya Scratch ini boleh menghasilkan banyak benda, animasi dan pelbagai lagi. Asalkan anda ingin mencuba. Kalau anda tidak mahu mencuba, dan memang semua benda pun tidak akan berjaya. Sebelum kita pergi kepada tajuk yang akan datang, yang mungkin lebih rumit lagi, anda perlu ingat bahawa pemboleh ubah adalah sesuatu yang anda masukkan ke dalam satu atau cara, yang mana nilainya boleh berubah. Dia mempunyai 3 komponen, iaitu komponen seperti yang saya katakan tadi, komponen ini, nilai berangka, teks dan juga nilai logik. Dan anda perlu ingat tentang operator matematik, khususnya penggunaan bahagi dan darab. Okay, macam mana yang ditulis. Dan akhir sekali, anda perlu tahu bagaimana untuk menggunakan Scratch. Okay, untuk Scratch ini secara asas sahaja, sebab dalam buku teks anda dia terangkan secara asas. Dia cuma suruh anda kopikan satu satu arahan sahaja. Jadi anda tak perlu fikir lebih lanjut. Tetapi saya sangat menggalakkan anda untuk mencuba bagaimana untuk menggunakan Scratch. Oleh itu, terima kasih kerana menonton dan saya Cikgu Cyril. Selamat belajar.